Buletin 1.30 19 Mac bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Bayaran khas RM500 untuk pesara mula diagih esok. Juga 3 individu ditahan SPRM syaki terbabit rasuah RM30 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penerima pencen di bawah RM1,000 akan menerima bayaran khas sebanyak RM500 secara one-off atau sekali sahaja mulai esok. Menurut kenyataan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, bantuan membabitkan 75,352 penerima pencen itu dilaksana berdasarkan keputusan Belanjawan 2019. Senarai penerima terbabit dikenal pasti dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV bagi memastikan bantuan itu dibayar kepada penerima pencen yang layak. Semakan secara menyeluruh dibuat melalui pelbagai agensi, antaranya Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Jabatan Akaunten Negara Malaysia dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia Perkeso. Seramai 22 pesakit baru yang terjejas dengan pencemaran sisa kimia berbahaya di Pasir Gudang Johor telah dirujuk ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sahrudin Jamal dalam satu kenyataan berkata, jumlah itu direkodkan sehingga jam 12 malam tadi. Sehingga kini hanya 2 mangsa masih dirawat di unit rawatan rapi ICU. 2 lagi mangsa yang sebelum ini berada di ICU kini berada dalam keadaan stabil. Tambahnya sebanyak 92 Taman Bimbingan Kanak-kanak, Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska Kemas diarah tutup sehingga cuti sekolah. Ia membabitkan kawasan Parlimen Pasir Gudang, Tebrau dan Tenggara. Kualiti udara di Pasir Gudang juga dilaporkan semakin pulih, namun pemantauan berterusan dijalankan pasukan pemantau Kementerian Tenaga, Teknologi Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar. Baik, kita beralih ke laporan terkini gempa di Lombok. Jenazah Datin Tai Si Kim dan Lim Sai Wah, 2 warga negara Malaysia yang terkorban ketika musibah tanah runtuh di daerah itu, diterbangkan ke tanah air pagi tadi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nombor penerbangan GA816 dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pukul 5.10 petang ini. Butera lebih lanjut bersama wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiato. Silakan Kevin. Pesawat Garuda Indonesia GA435 itu berlepas dari lapangan terbang awal pukul 9.56 pagi atau 16 menit lebih awal dari yang dijadwalkan semula. Ratu Bandar Lombok turut berada di lapangan terbang untuk menghantar keranda ke pesawat berkenaan. Pesawat itu tiba di Jakarta pukul 10.40 pagi waktu Jakarta sebelum meneruskan penerbangan ke KLIA dengan nomor penerbangan GA816. Penerbangan bagi 14 mangsa lain yang dijadwalkan semalam terpaksa dibatalkan dan ditunda ke hari ini. Secara keseluruhan, 17 orang termasuk yang memang dijadwalkan pulang hari ini akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan penerbangan Air Asia AK309. Daripada 17 mangsa, 6 orang akan diterbangkan ke Johor Bahru, manakala 11 lainnya ke Kuala Lumpur. Mereka dijangka bertolak ke Lombok ke destinasi masing-masing pada pukul 12.15 tengah hari ini. Untuk makluman juga, waktu di Lombok dan Kuala Lumpur adalah sama, dan perjalanan akan mengambil masa selama kurang lebih 3 jam. Bagi perkembangan mengenai warga Malaysia yang masih berada di Lombok, sehingga kini 4 mangsa yang turut terselamat masih menerima rawatan di sebuah hospital di wilayah Lombok, di mana 2 daripada mereka dijangka keluar hari ini, sekiranya mendapat kebenaran dari pihak hospital. Saya kira sekian dulu dari saya, Kevin Budiarto, Jakarta, melaporkan untuk TV3. Kembali ke rekan-rekan setugas di Serpentas. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo.
3 individu telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki terbabit dalam salah guna kuasa dan rasuah melibatkan projek Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dianggarkan bernilai RM30 juta. Mereka yang ditahan dipercayai terdiri daripada seorang pegawai kanan SSM dan 2 pengarah syarikat IT terkemuka di Ibu Negara. Kesemua suspek berkenaan direman selama 5 hari di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Kesemua mereka berusia antara 37 dan 52 tahun itu ditahan kira-kira jam 11 pagi semalam di pejabat dan rumah di sekitar Petaling Jaya serta Ibu Negara. Pegawai kanan berpangkat pengarah itu disyaki telah bersubahat dengan 2 syarikat IT bagi mendapatkan kelulusan menawarkan perkhidmatan perisian sijil diakui sah tanpa mengikut peraturan di bawah Bidang Kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Memetik laporan bernama, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Azam Baki mengesahkan kesemua tangkapan berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dimasyurkan sebagai Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM. Watika pemasyuran baginda dipersembahkan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik pada Majlis Istiadat Pemasyuran di kampus Induk UiTM Shah Alam Selangor pagi tadi. Dr. Mazli ketika membaca watikah pemasyuran memaklumkan bahawa Seksyen 19A Kurungan 2 Akta Universiti Teknologi Mara 1976 Akta 173 memperuntukkan bahawa Chancellor ialah Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 19A Kurungan 1 Akta berkenaan, Sri Paduka hendaklah mempengerusikan konvensyen universiti itu. Sri Paduka Baginda menitahkan UiTM hendaklah terus mengekalkan visinya dalam memberi penekanan kepada kelestarian serta kelangsungan bangsa Melayu dan Bumi Putra dalam bidang pendidikan bagi menentukan Bumi Putra terus unggul menguasai pendidikan bertaraf dunia. Bagi menentukan bangsa Melayu dan Bumi Putra terus berdaya saing di pentas global, universiti ini perlu menyediakan pengajian yang mengkaji pemikiran, kepintaran serta budaya kepelbagaian bangsa yang menentasi zaman sebagai bekalan untuk memartabatkan bangsa. Saya percaya jika sesuatu bangsa itu ingin berubah dan mengatasi sebarang cabaran yang mendatang, maka bangsa tersebut hendaklah memiliki modal insan yang berilmu pengetahuan dan juga memiliki pegangan spiritual serta sasiah yang unggul. Baginda juga menyeru rakyat di negara ini untuk membudayakan amalan integriti dalam semua aspek kehidupan agar menjadi insan yang bermoral, beretika dan terpuji. Yang di-Pertuan Agong juga menzahirkan kesyukuran kerana berkesempatan menabur bakti kepada sebuah institusi pendidikan tinggi yang terbukti mempunyai sejarah cukup istimewa khususnya dalam membina kecemerlangan dan jati diri bangsa Melayu dan Bumi Putra. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menitahkan 2 acara sempena Hari Keputeraan Baginda iaitu Majlis Jamuan Teh serta Majlis Jamuan Negeri dibatalkan. Perkara itu dimaklumkan di laman rasmi Facebook Baginda. Sultan Ibrahim membuat keputusan itu demi rakyat kerana sedih melihat ada di antara mereka yang sengsara akibat pencemaran sisa kimia di Pasir Gudang. Baginda juga bertitah tidak mahu berada di majlis yang meriah sedangkan ada rakyat yang masih menghadapi masalah dan terjejas. Majlis Jamuan Teh itu dijadualkan berlangsung pada 24 Mac ini, manakala Majlis Jamuan Negeri pula akan diadakan pada keesokannya. Pembatalan itu turut membolehkan petugas membabitkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan termasuk pasukan keselamatan memberi tumpuan kepada kerja-kerja pembersihan sisa kimia berkenaan. Temu kembali. Malaysia komited terhadap hubungan mesra ekonomi dengan semua rakan ekonominya, terutama yang mempunyai jalinan paling kukuh dan erat. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, di samping mahu melihat sektor swasta memainkan peranan lebih besar dalam menyumbang kepada ekonomi, kerajaan juga perlu terus mengalung-alungkan pelaburan asing dari semua negara. The focus is not about which country the investment originates from, but it is about the value proposition of the ventures which have to bring balanced benefit to both sides. Fundamentally,
The ventures must be commercially and economically sound and provide strategic advantages to our country. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama di Forum Invest Malaysia 2019 pagi tadi. Secara asasnya, beliau berkata usaha niaga itu seharusnya kukuh dari segi komersial dan ekonomi selain memberi kelebihan strategik kepada negara. Meskipun dengan pandangan yang berbeza, jelas beliau seperti Singapura dan China, namun Malaysia tetap menerima mereka sebagai rakan ekonomi yang rapat. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir memberitahu tiada cukai baru akan diperkenalkan tahun ini melainkan cukai gula yang telah pun diumumkan dalam bajet 2019. Bagaimanapun, pelaksanaan cukai gula ditangguhkan buat sementara waktu bagi memastikan mekanisme yang efektif dilaksanakan untuk mencapai objektif utama. There will be no new tax for this year, except for sugar tax, which we have already announced. It is delayed a bit as we want to ensure that the mechanism is effective to primarily meet our health objectives. Pengenalan duty excise yang ditetapkan pada 40 sen seliter ke atas minuman bergula yang sepatutnya dimulakan pada 1 April ditunda pada 1 Julai 2019. Bermula tahun depan, Tun Dr. Mahathir berkata jumlah kutipan daripada cukai gula akan digunakan kerajaan dalam menawarkan program sarapan berhasiat percuma kepada semua murid sekolah rendah. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa Jawatan Reformasi Cukai TRC kini dalam proses terakhir dalam mengutamakan cadangan meningkatkan lagi pendapatan cukai. Mengulas mengenai kadar cukai korporat, beliau berkata kadar semasa dilihat kompetitif. Bagi tahun ini, kadar cukai korporat bagi perusahaan kecil dan sederhana dengan modal berbayar kurang RM2.5 juta dan pendapatan bercukai tahunan kurang RM500,000 diturunkan daripada 18% kepada 17%. And does not promote upward social mobility. Baik, sidang Dewan Rakyat bermula kecoh ekoran isu melibatkan Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar. Selain itu, isu isukan dan keputusan mengenai penggunaan akta hasutan turut dibahaskan. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Ridwan Hussein di Parlimen. Baik Ridwan, teruskan dengan laporan anda. Sidang Parlimen pagi tadi bermula hangat apabila Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar diarah keluar dari Dewan Rakyat selama 3 hari bermula hari ini. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Nga Koming berkata keputusan itu dibuat berdasarkan sikap serta tindakan Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu yang bersidang petang semalam. Maka berdasarkan kelakuan Tanjung Karang yang tidak senonoh dan jelas sengaja melakukan perbuatan yang menghina majlis mesyuarat atau tidak mengendahkan kuasa pengerusi, tomahan yang dilempah menuduh pengerusi mesyuarat tidak layak memegang jawatan adalah satu perbuatan yang menghina majlis mesyuarat ataupun dengan izin, an open insult to the chair. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada kuasa saya yang diberi di bawah perkara 43 dan 44, saya dengan ini memerintah Tanjung Karang keluar dari majlis mesyuarat bagi tempoh selama 3 hari. Keputusan itu kemudiannya mendapat bantahan Ahli Parlimen Kuala Kerau, Datuk Seri Ismail Muhammad Said. Beliau dan Ahli Parlimen pembangkangnya lain kemudiannya memutuskan untuk keluar Dewan setelah bantahan itu tidak dilayan. Semalam, Tan Sri Noh bangkit menyoal perihal kenyataan Koming yang mendakwa Malaysia akan menjadi Afghanistan yang diperintah Taliban sekiranya UMNO dan PAS membentuk kerajaan. Kementerian Belia dan Sukan KBS kini di fasa terakhir dalam membentuk pelan tindakan sukan elektronik e-sports Malaysia yang pertama, dan pelan yang sedang dirangka oleh tokoh-tokoh industri itu kini akan masih lagi di peringkat perbincangan dan dijangka akan siap bulan hadapan. Majlis Sukan Negara juga sedang merangka satu blueprint sukan elektronik Malaysia yang pertama bagi membolehkan program e-sports dirancang dan diselaraskan secara berstruktur untuk pembangunan yang holistik dari peringkat akar umbi sehinggalah ke peringkat antarabangsa.
Task force ini diwakili oleh penggiat sukan e-sports, oleh tokoh-tokoh industri e-sports dan dijangkakan akan siap pada bulan April 2019. Beliau berkata pelan itu akan memberi tumpuan kepada 5 strategi serta kepentingan utama termasuklah pembangunan atlet bagi kecemerlangan e-sport, sokongan pembangunan untuk industri e-sport dan akses lebih baik kepada kemudahan selain menarik pelaburan berkaitan. Turut diambil kira mendidik kesedaran awam serta menggalakkan permainan yang bertanggungjawab seiring dengan pengurusan industri yang baik lagi bertanggungjawab. Tambahnya, Persatuan Elektronik Malaysia (ESM) dengan kerjasama kementerian turut merancang untuk mewujudkan ranking atlet yang masih belum wujud dalam arena sukan e-sport negara. Justru satu Liga Sukan Elektronik Malaysia bakal dianjurkan bagi mengenal pasti ranking pemain mengikut acara masing-masing. Kerajaan akan mengutamakan isu penggunaan akta hasutan dalam masa terdekat. Ketika ini, kerajaan sedang menjalankan kajian secara terperinci dengan mengambil kira semua aspek berkaitan akta berkenaan. Mengambil pendirian bahawa akta itu akan dikaji ataupun diubah ataupun dimansuh sekali. So this still dalam work in progress dan saya harap akta ini satu keputusan muktamad akan dibuat dalam jangka masa yang terdekat ini. Kerajaan telah pun memutuskan bahawa sekiranya terdapat siapa saja yang telah pun terikat ataupun fall under di akta kehasutan, mana kerajaan telah pun mengeluarkan arahan kepada pihak polis untuk tidak menggunakan akta itu terhadap mereka yang terlibat. Menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Lembah Pantai, Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, beliau berkata setakat ini rakyat diberi kebebasan bersuara. Demonstrasi jalanan turut dibenar untuk dianjurkan selagi ia mematuhi undang-undang dan mendapat kelulusan daripada pihak polis. Bagaimanapun, kebebasan untuk bersuara atau mengkritik individu ataupun institusi tidak bermakna seseorang itu boleh memfitnah, menyakitkan perasaan serta menyebabkan ketidakharmonian. Baiklah, sidang Dewan Rakyat kini berehat sebentar dan akan bersambung semula bersidang pada jam 2.30 petang nanti. Dengan itu, saya kira sekian sahaja perkembangan Parlimen yang boleh saya bawakan. Kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Ridwan. Langsung daripada Parlimen, kita ke laporan berikutnya. Persatuan Perniagaan China ASEAN Cabah bakal menganjurkan perdagangan di wilayah Shandong, China pada 12 April depan. Persidangan tersebut bertujuan untuk memperluaskan rangkaian serta wilayah perniagaan terutamanya di kawasan utara negara itu seperti Beijing, Shandong dan Hebei. So this area is still about 2/3 of the amount of business we can do. So we extend that. Then we want to achieve our 1,000 million. I believe the chance will be better. And then we can get it. Tambah beliau, persidangan itu akan menjadi platform kepada 250 usahawan dari negara ASEAN dan China, terutamanya Shandong dan Beijing untuk membuat perbincangan. Ini merupakan alternatif bagi meningkatkan aktiviti perdagangan dua hala dengan sasaran sebanyak 4.09 trilion ringgit menjelang tahun 2025. Selaras usaha menangani masalah perubahan iklim, Nestle Ice Cream melancarkan secara rasmi kios aiskrim tenaga suria di Malaysia, juga yang pertama di dunia. Kios penuh inovasi ini menggunakan tenaga suria yang dijana menerusi panel fotovoltaik PV yang terletak pada bumbungnya untuk memastikan aiskrim dalam penyejuk beku kekal beku tanpa kos tenaga. We are very happy to launch in Malaysia the world first solar powered ice cream kiosk. Ice cream that is frozen by the sun. We are able to use the sun energy to convert the temperature that we feel here about 35 degree to minus 25 degree to keep our ice cream cold and fresh. This is after many years of research and development that we have invented this world first solar freezer, and we are proud to launch this in Malaysia where the sun is available throughout the whole year.
Setiap satu kios aiskrim tenaga suria ini berfungsi 100% tanpa bekalan elektrik dan boleh mengurangkan pelepasan 263 kg karbon dioksida setiap tahun. Ia sejajar matlamat Nestle untuk meneruskan komitmen melestarikan alam sekitar dan menjana 100% keperluan tenaga dalam sumber yang diperbaharui. Telefon pintar dan manusia kini sukar dipisahkan, menjadikan interaksi positif sesama manusia secara realiti itu hampir tidak wujud. Lantas, aplikasi trivia tempatan cuba mengembalikan kemesraan sosial terutama dalam hub kekeluargaan. Tular di media sosial sohor kini, pendekatan itu nyata bukan hiburan semata-mata. Aplikasi Jom Duit antara aplikasi sesuai untuk generasi kini bukan sahaja berhibur, malah dapat meningkatkan pengetahuan terutama membabitkan maklumat tempatan. Pertama dan mula diperkenalkan di Malaysia September tahun lalu dengan hanya sekitar 1,000 pemain, kini ia berjaya menarik kira-kira 25,000 pemain. Sebab zaman sekarang orang kena pegang phone juga, kan? Time makan pun kena pegang phone. Tapi sekarang korang boleh pegang phone and still spend time with your family. You know what I mean? And so, win money. Yeah, and win money together as a family. So it's very nice. It's a very good game for me. Fenomena ini mula tular berikutan ia turut menjadi trend global di beberapa buah negara seperti Filipina, United Kingdom dan Amerika Syarikat yang menawarkan hadiah jutaan ringgit. Namun di Malaysia ia dilakukan dengan gaya dan ciri tempatan yang tersendiri. Sepanjang permainan itu berlangsung, pelbagai tema telah diperkenalkan yang bersesuaian dengan kehendak pemain, antaranya sambutan Hari Kemerdekaan, Deepavali, Hari Raya dan banyak lagi. Use this platform to connect all the Malaysians and educate each other on fun facts, fun trivia, and also most importantly learn about each other's cultures. Permainan ini menguji tahap pengetahuan rakyat Malaysia di samping berkongsi maklumat umum untuk pemain mempelajari sesuatu yang baru. Semua lapisan masyarakat juga berpeluang memenangi hadiah lumayan pada waktu-waktu tertentu dalam aplikasi terbabit. Laporan antarabangsa kita mulakan dengan bekas penasihat ekonomi Presiden Bill Clinton dan Barack Obama, Alan Kruger, dilaporkan membunuh diri hujung minggu lalu. Kruger, 58 tahun, merupakan seorang profesor dalam bidang ekonomi yang terkenal di Universiti Princeton. Keluarga mendiang maupun pihak universiti bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai keadaan sebenar Kruger ketika mengesahkan kematiannya. Kruger pernah berkhidmat untuk dua bekas pemimpin demokratik selaku Ketua Ekonomi Jabatan Buruh Amerika Syarikat pada era Clinton. Ia juga dilantik sebagai pengerusi Majlis Penasihat Ekonomi White House untuk Barack Obama pada tahun 2012. Kruger meninggalkan seorang balu, Lisa, dan dua orang anak. Kerajaan Perancis memecat seorang pegawai kanan polis susulan kegagalan pasukan keselamatan mengawal tunjuk perasaan ves kuning yang kini berlanjutan hingga ke minggu ke-18. Perdana Menteri Edouard Philippe mengumumkan pemecatan Ketua Polis Paris Michel Depois 66 selepas mengkritik arahan beliau ketika pasukan keselamatan untuk menggunakan peluru getah ketika bertugas mengawal tunjuk perasaan. Penggantinya akan dilantik pada Rabu ini. Insiden Sabtu lalu tersebut memaksa Presiden Emmanuel Macron memendekkan tempoh percutiannya untuk bertemu dengan beberapa menteri kanan bagi membincangkan tuntutan bantahan kumpulan ves kuning. Pihak berkuasa Perancis akan melarang penganjuran perhimpunan jika mendapati kehadiran kumpulan Samsung. Kadar denda bagi individu yang menghadiri perhimpunan haram itu akan dinaikkan iaitu daripada €38 kepada €135 setiap seorang. Baik, Buletin 1.30 berhenti di sini. Kreativiti menghasilkan lukisan menggunakan penyodok sampah. Kami pilih sebagai penutup paparan hari ini. Saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.